أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Imam, yang berbahagia semua ahli jawatan kuasa pengurusan masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa pada pagi ini. Ya. Baik. Salah sepak tu. Ini tajuk yang saya nak sampai pada pagi ini, kelebihan mengamalkan bacaan surah Al-Mulk. Tak boleh pula. Kelebihan membaca ataupun kelebihan mengamalkan bacaan surah Al-Mulk. Itu tajuk pagi ini ya, secara ringkas. Tunjuk tak nampak. Tak apalah, pengenalan surah Al-Mulk. Pengenalan dia dulu Surah Al-Mulk merupakan surah ke-67 daripada 114 lah surah dalam Quran. Surah Al-Mulk ialah surah yang ke-67 dalam Al-Quran. Ia juga dikenal dengan nama lain iaitu Tabarak atau Tabaraka. Orang Melayu banyak sebut Tabaraka. Kerana dia bermula surah Al-Mulk ini dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi ada orang menamakan surah ini surah Tabaraka. Tapi yang masyhurnya ialah surah Al-Mulk. Tabaraka yang bermaksud Maha Suci. Surah ini juga tergolong surah Makkiyah yang terdiri daripada 30 ayat. Jadi kita tahu surah Al-Quran ini atau ayat Al-Quran ini dia dibahagikan kepada dua. Satu ayat atau surah Makkiyah dan yang satu lagi surah ataupun ayat Madaniyah. Jadi Makkiyah itu nisbah kepada Makkahul Mukarramah lah, manakala Madaniyah ialah nisbah kepada Al-Madinatul Munawwarah. Jadi ulama-ulama ulum Al-Quran ataupun ulama-ulama tafsir lah, mereka mengatakan surah Makkiyah ialah ataupun ayat Makkiyah ialah surah atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah dan baginda pergi dan tinggal di Madinah. Jadi ayat-ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah dinamakan Makkiyah. Dia tak kira di mana tempat diturunkan. Kadang-kadang ayat itu diturunkan di Taif misalnya. Dia tak panggil ayat Taifiyah. Jadi oleh kerana sebelum hijrah, maka dia dipanggil surah Makkiyah. Ya, tu. Jadi manakala surah Madaniyah pula ialah surah-surah yang diturunkan selepas Rasulullah berhijrah dan tinggal di Madinah. Bukannya mesti surah itu, ayat itu turun di Madinah. Tidak. Dikira bila selepas Rasulullah berhijrah. Walaupun dia diturunkan di Mekah. Contohnya apabila Rasulullah balik. Rasulullah ketika itu berada di Madinah. Dan apabila Rasulullah
pergi ke Mekah bersama tenteranya untuk membuat pembukaan kota Makkah, maka surah itu tetap walaupun diturunkan di Mekah, tapi kerana dah lepas dah hijrah, maka dia dinamakan surah Madaniyah. Itu baik. Jadi surah Al-Mulk ini dia terdiri daripada 30 ayat. Tak banyak, 30 ayat ya. Jadi kita alhamdulillah setiap hari, tiap pagi kita membaca beramai-ramai surah Al-Mulk. Daripada bacaan yang kita buat itu, saya ingat sudah ramai daripada tuan-tuan lah atau puan-puan yang telah menghafaz surah ini. Alhamdulillah. Kalau surah Al-Mulk berada dalam hati kita, mana kita hafaz, maka alhamdulillah banyak keberkatan yang akan kita dapati. Jadi dia kata surah Al-Mulk merupakan surah yang ke-67 daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Ia juga dikenal dengan Tabaraka, bermaksud Maha Suci. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri daripada 30 ayat. Baik. Ia adalah surah yang membawa kepada keamanan dan keselamatan. Kerana ia akan melindungi kita dari seksa kubur. Tengok dia surah Al-Mulk ini akan menyelamatkan kita, orang-orang yang selalu membacanya, apatah lagi lah orang yang menghafaznya, melepaskan mereka daripada seksa kubur. Ya, sekiranya diamalkan. Ia juga patut dibaca setiap hari dengan penuh istiqamah. Surah ini eloklah kita baca setiap hari. Di mana-mana sajalah, tengah memandu kereta pun tak apa, bacalah. Kalau kita hafaz, tak apa. Jadi dan harus menjadi amalan setiap umat Islam. Jadi surah ini sepatutnya menjadi amalan setiap orang umat Islam, membacanya setiap hari. Jadi kita berterima kasih kepada JAIS yang telah mengeluarkan arahan kepada masjid-masjid dan surau-surau di Selangor ini supaya mengamalkan bacaan surah Al-Mulk ini beramai-ramai. Kita alhamdulillah kita juga melaksanakannya. Alhamdulillah. Kelebihan mengamalkan surah Al-Mulk. Apa dia kelebihan yang akan kita dapati kalau kita menjadikan surah Al-Mulk ini sebagai amalan harian kita? Kita baca setiap hari. Yang pertama, tidak merasa azab kubur. Hebat. Orang yang mengamalkan bacaan surah Al-Mulk ini, ia akan terlepas daripada azab kubur. Macam mana? Kelebihannya yang pertama adalah pembaca akan terhindar dari azab kubur. Ini boleh dilihat di mana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, tapi dah diterjemahkan, saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu dah. Apa dia? Rasulullah bersabda, surah Al-Mulk itu memelihara dan menghindarkan pembacanya daripada azab kubur. Jadi kalau orang tu katalah dia terkena azab kubur misalnya, maka kalau semasa dia hidup di dunia, dia mengamalkan membaca surah ini setiap hari, maka dia akan dibebaskan daripada azab kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu masuk syurga. Surah Al-Mulk ini akan membantu orang yang mengamalkan bacaannya setiap hari sampai dia masuk ke syurga. Tengok, selain daripada melindungi pembaca dari terkena seksa azab kubur, surah ini juga akan membantu kita untuk memasuki syurga. Selain daripada tadi dia kata dibebaskan kita daripada azab kubur, maka surah Al-Mulk juga akan membawa kita ke
syurga. Kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diterjemahkan, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang terkandung 30 ayat. Hadis itu kata, Rasulullah kata, di dalam Al-Quran ada satu surah yang terdiri daripada 30 ayat. Surah itu ialah surah Al-Mulk. Ini hadis ni ya. Dan surah yang dimaksudkan itu ialah surah Al-Mulk. Ia akan datang kepada pembacanya untuk membantu bersoal jawab dalam kubur. Ia akan datang apabila mayat telah selamat dikebumikan dan telah tertimbus tanahnya, dan orang yang menghantar mayat pun mula nak melangkah balik ke rumah masing-masing, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk nak menyoal mayat yang baru ditanam itu. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang terkandung 30 ayat. Surah itu ialah surah Al-Mulk. Ia akan datang kepada pembacanya untuk membantu bersoal jawab dalam kubur, sehinggalah mereka selamat masuk ke dalam syurga. Dia membantu mayat. Kita tiap orang akan didatangi Munkar dan Nakir untuk bersoal jawab. Kalau ikut asasnya, kalau kita berjaya menjawab semua soal Munkar Nakir, kita akan dibawa ke syurga. Tetapi kalau ada masalah-masalah yang tak dapat kita jawab, kerana masa di dunia dulu kita tak buat ke ataupun kita lalai ke, maka kita akan diazab terlebih dahulu. Tetapi bagi pengamal surah Al-Mulk yang membacanya setiap hari, dia akan datang. Apabila mayat tu dah selesai dah ditanam, orang pun dah mula nak balik, dia datang pergi menemani mayat untuk nak menjawab soalan yang akan dikemukakan oleh Munkar dan Nakir kepada mayat itu. Alhamdulillah, kalaulah surah Al-Mulk menjawab persoalan Munkar dan Nakir, maka si mayat itu akan terlepaslah daripada azab. Kerana yang nak menjawab bagi pihaknya sendiri ialah surah Al-Mulk yang dia amalkan semasa dia hidup di dunia. Itu kelebihan. Kelebihan yang ketiga, pembaca akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Begitu juga jika sekiranya dosanya banyak dan dia dibawa ke neraka untuk menerima balasan daripada Allah. Tapi kalau dia dah semasa dia hidup dulu, dia adalah seorang yang rajin mengamalkan bacaan surah Al-Mulk ini setiap hari, maka dia akan dikeluarkan daripada neraka yang telah pun dia masuk itu dan akan dibawa ke syurga. Hebatnya bantuan yang diberi oleh surah Al-Mulk kepada penghafal atau pembaca dia. Yang keempat, bukan dia, Rasulullah. Hadis, kita tengok. Rasulullah bersabda, sebahagian surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran, ada satu surah yang mengandungi 30 ayat. Jadi Rasulullah kata, ini diterjemahkanlah, di dalam Al-Quran ada satu surah yang terdiri daripada 30 ayat. Surah itu ialah surah Al-Mulk. Ia memberi syafaat kepada orang yang membacanya dengan mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam syurga. Walaupun orang itu telah dibawa ke neraka, dah masuk, dah kena azab, maka oleh kerana dia ni pengamal kepada surah Al-Mulk, maka dia akan dikeluarkan daripada neraka yang dia sudah pun ada di dalamnya dan dia dibawa ke syurga. Besarnya.
Yang keempat, mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang mengamalkan bacaan surah Al-Mulk setiap hari, dia adalah mengikut cara amalan Rasulullah semasa baginda hidup di dunia dahulu. Jadi kita tengok apa dia. Kita diajar untuk sentiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita sebagai umat kepada Nabi kita Muhammad SAW selalu diberitahu, diajak, sama ada menerusi buku ke, sama ada menerusi pimpinan guru-guru kita ke, ataupun penceramah-penceramah selalu mengamalkan untuk sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah. Lalu kita digesa supaya ikutlah cara Rasulullah, yakni sunnah Rasulullah. Sekiranya anda membaca surah ini sebelum tidur, kalau kita baca surah Al-Mulk ini sebelum tidur, anda sudah mengikut sunnah baginda. Kalau kita buat tiap-tiap malam sebelum kita tidur, tak kiralah pergi dah rebah di atas bantal ke apalah, baca Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk sampai habis. Kalau kita setiap malam kita buat macam itu, sebelum kita tidur, maka berarti kita sudah mengikut sunnah Rasulullah. Kenapa? Kita tengok maksud hadis. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur melainkan setelah membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Tapi Rasulullah dia hebat, dia bukan saja mengamalkan surah Al-Mulk, tapi dia surah As-Sajadah, kemudian dia baca pula surah Al-Mulk, barulah baginda tidur. Sebelum membaca dua surah ini, Rasulullah tidak tidur. Jadi kalau kita buat macam tu, kita buat surah Al-Mulk pun tak apa. Kita dah buat surah Al-Mulk ini setiap malam sebelum kita tidur, berarti kita sudah mengamalkan amalan Rasulullah SAW. Mana kita sudah ikut cara Rasulullah. Itu maknanya mengikut sunnah. Karena sunnah Rasulullah buatnya setiap malam sebelum dia tidur. Malah Rasulullah baca dua surah, surah Sajadah dan surah Al-Mulk. Bagi kita tak apalah, kita buat surah Al-Mulk pun, kalau nak buat kedua-dua lagi baguslah. Surah Al-Mulk pun kalau kita buat sebelum kita tidur, bermakna kita sudah mengikuti jejak langkah ataupun cara Rasulullah SAW semasa baginda hidup. Yang kelima, menjadi pengganti semasa soal jawab dengan mungkar nakir. Surah Al-Mulk ni, apabila seseorang itu mengamalkan bacaannya semasa dia hidup dulu, maka surah Al-Mulk akan datang. Macam tadilah, setelah orang dah mula berangkat nak balik dah, maka surah Al-Mulk akan datang untuk membela dan membantu si mayat yang baru dikebumikan itu daripada seksa kubur. Kerana dia adalah seorang pengamal membaca setiap hari surah Al-Mulk. Ya. Apabila ia sudah waktu saja dengan mungkar nakir, mengenai perkara ini Rasulullah bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk pada mana-mana malam, tak kiralah dia nak pilih pada malam apa, misalnya kalau dia nak pilih pada malam Ahad atau malam Isnin atau apa-apalah, atau yang terbaik sekali setiap malam sebelum kita tidur. Pada mana-mana malam, nescaya datang ke dalam kuburnya surah itu sebagai pengganti untuk bersoal jawab dengan mungkar nakir. Hebat. Kalau kita amal dia setiap malam, apabila dah mayat kita ditanamkan dan orang pemula nak balik, surah Mulk datang untuk mengganti si mayat.
bersoal menjawab soalan mungkar dan nakir. Dia dah. Jangan kamu tanya dia, misalnya lah. Kamu jangan tanya dia. Tanya aku ni. Kata surah misalnya. Contohnya. Jadi dia mengganti kepada si mayat untuk menjawab soalan mungkar dan nakir. Kalaulah dia yang menjawab 100% dah apa yang dijawabnya itu betul. Menyebabkan si mayat yang rajin membacanya pada waktu dia hidup akan selamat daripada diseksa oleh mungkar dan nakir. Ya. Baik. Yang keenam, wajah akan dicerahkan seperti Nabi Yusuf pada hari kiamat. Jadi itu lagi yang keenam. Kalau kita mengamalkan surah Al-Mulk ini, wajah kita akan diserikan seperti mana wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu Nabi Yusuf ini adalah Nabi yang paling cantik wajahnya. Jak daripada kecil lagi dia dah cantik sehinggalah dia wafat. Dia adalah seorang yang cantik sehingga apabila dia pergi duduk di istana Firaun pun ada yang datang untuk nak menggoda Yusuf. Kenapa? Perempuan itu tertarik dengan kecantikan wajah Nabi Yusuf. Tapi Allah tetap memelihara Yusuf. Dia menolak ajakan perempuan itu. Yang ketujuh, mengampunkan dosa pembaca. Macam mana? Selain daripada memberi pahala apabila kita membaca surah ini, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampunkan segala dosa mereka yang sentiasa mengamalkan membaca sehingga akhir surah. Okey jadi selain daripada kita dapat pahala membaca surah Al-Mulk dalam hidup kita setiap malam misalnya, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampunkan segala dosa mereka yang sentiasa mengamalkan pembacaan surah Al-Mulk daripada awal sehingga akhir. Jadi jangan kita lupalah sebelum nak tidur tu cuba. Kalau kita dah mula buat dah, dia insya-Allah dia tidak akan lupa. Kalau mula-mula peringkat awal tu kok dah malam aku tidur tak baca pun, kalau terjaga tengah malam bangun juga baca balik. Itu kerana kita terlupa. Tapi kalau kita dah menjadi amalan setiap malam, insya-Allah tak akan lupa. Kat nak tidur ingat surah Al-Mulk terus dia baca. Apatah lagi lah kalau dia sudah menghafaznya. Lagi mudah. Jadi alhamdulillah saya tengok sudah ada sahabat-sahabat kita kerana mengamalkan surah Mulk tiap-tiap malam, ramai dah yang hafaz. Walaupun kita edarkan kepingan kertas surah Yusuf, mereka ambil, mereka tak tengok, mereka pegang, tapi mereka baca Tabarakalladzi biyadihil mulk beramai-ramai dengan tidak melihat kepada teks, kecuali kalau dia ada rasa apa-apa baru dia tengok. Tapi dah ramai dah saya tengok tuan-tuan dan puan-puan yang sudah sudah menghafal surah Al-Mulk hasil daripada pihak masjid mengadakan acara ini, iaitu membaca surah Al-Mulk setiap malam ataupun setiap malam. Itulah. Jadi ini sebenarnya arahan dari asalnya arahan daripada JAIS kepada surau dan kepada masjid seluruh negeri Selangor agar mengamalkan bacaan surah Al-Mulk paling tidak sekali ya. Mana-mana. Sekianlah.
Tak ingat tadi mana 7 Mengampunkan dosa membaca sudah. Okey ya. Yang ke-8, hati beriman. Orang yang mengamalkan bacaan surah Al-Mulk setiap hari, setiap malam, maka dia mempunyai hati yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata bahawa hati kita akan beriman sekiranya kita mempelajari dan membaca surah ini dengan penuh istiqamah. Kata Rasulullah, kalaulah kita membaca surah Al-Mulk ini setiap hari, di samping itu pula kita mempelajarinya, membacanya. Mula-mula peringkat awal mungkin pihak masjid pun dah buat, misalnya ada penceramah yang berceramah memberi penerangan kepada makna tiap-tiap ayat daripada surah Al-Mulk ini. Mana walaupun kita tak tengok kepada buku, kita baca dan kita sudah tahu makna ataupun maksud ayat yang kita baca. Okey, itu adalah hati yang beriman. Kita baca dan kita tahu, kita faham akan maksud ayat yang kita sedang baca itu, maknanya hati orang itu ialah hati orang yang beriman. Baginda bersabda, terjemahan hadis, hatiku ingin supaya surah Al-Mulk berada di dalam hati setiap orang yang beriman. Kata Rasulullah, dia sangat suka kalau surah Al-Mulk ini berada di dalam tiap hati orang yang beriman. Jadi Rasulullah pun seronok, Rasulullah pun suka. Maka hafazlah ayat ini supaya dia ada di dalam dada atau dalam hati kita. Aku sungguh gembira sekiranya orang mukmin sentiasa membaca surah Al-Mulk sehingga seolah-olah surah itu tertulis dalam hatinya. Kata Rasulullah, aku sangat seronok, aku sangat gembira kalau seseorang daripada umatku itu membaca surah Al-Mulk ini dengan tidak melihat kepada Al-Quran, seolah-olah surah itu telah tercatat di dalam hatinya, macam dah ditulis dalam hatinya. Dia tak payah pegang lagi Quran ke ataupun kepingan-kepingan yang kita edarkan itu, dia tak payah. Kalau dia pegang pun, kalau dia ambil pun, dia hanya pegang, takut ada salah, nanti baru dia tengok. Jadi orang yang menghafaz surah Al-Mulk ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, kerana itu menandakan dia seorang yang beriman. Baik. Yang ke-9, habislah. Yang ke-9, disayangi dan dikasihi oleh orang sekeliling. Tadi Rasulullah dan para malaikat yang sayang kepada dia, kepada orang yang mengamalkan, yang menghafazkan surah Al-Mulk. Ini pula dia kata disayangi dan dikasihi oleh orang yang sekeliling dia. Dia baru datang ke masjid seronok, kerana kawan ni dah hafal, kawan ni dah hafal, dia pun dah hafal. Jadi kita merasa antara satu sama lain ini ada rasa kasih, ada rasa cinta kepada sahabat-sahabat yang telah menghafal surah Al-Mulk. Orang semua hormat kepada dia, orang semua sayang kepada dia. Ulama berkata, ini kata-kata ulama pula, sesungguhnya surah Yasin dan surah Al-Mulk terkandung di dalamnya beberapa rahsia dan kelebihan. Ini kata ulama, surah Yasin dan surah Al-Mulk di dalamnya akan merasa disayangi dan dikasihi oleh orang sekelilingnya. Jika kita selalu mengamalkan surah yang mulia ini, ia boleh dilihat daripada kata ulama, sesungguhnya surah Yasin dan surah Al-Mulk terkandung di dalamnya beberapa rahsia dan kelebihan. Barang siapa, antara kelebihannya, barang siapa mengamalkannya
nescaya ia mendapat rahsia-rahsia dan kelebihan-kelebihan itu, serta dikasihi oleh semua manusia dan juga menjadi hebat pada pandangan makhluk. Ni pada orang yang telah menghafal. Dia berasa seronok, kawan-kawan pun sayang kat dia. Malah makhluk yang lain, dia lalu macam mana ada kucing, kucing pun tahu, awak ni dah hafal ni. Melintas ikut jalan burung-burung, orang ni dah hafal surah Al-Mulk. Jadi dia merasai bahawa semua apa yang ada akan sayang kepadanya. Itu kelebihan bagi mereka yang menghafal dan mengamalkan surah Al-Mulk. Jadi siapa yang belum hafal, silalah hafal supaya surah Al-Mulk itu berada dalam hatinya. Okey, yang ke-10 terakhirlah, melindungi kita dari seksa. Melindungi kita dari seksa. Apabila malaikat Munkar dan Nakir datang untuk soal kita, masa kita dah dikebumikan dan orang yang menanam kita pun dah nak balik, dah mula berangkat, melangkah balik, maka Munkar dan Nakir datang untuk menyoal kita. Manusia akan pengsan apabila melihat wajah malaikat Munkar Nakir ini. Kalau kalau biasalah dia hidup, katakanlah tengok saja muka wajah ini, Munkar Nakir ini, dia akan pengsan. Tapi kerana dia dah mati itu, tak apa, Munkar dan Nakir datang untuk membantu dia lagi jika dia disoal. Tetapi bagi mereka yang mengamalkan surah Al-Mulk, ia akan menjadi penghalang daripada diseksa. Kalau kita dah dah hafal dah surah Al-Mulk, selepas ditanam pun Munkar dan Nakir kalau datang pun surah Al-Mulk akan menjelma. Kamu jangan tanya dia. Nak tanya apa? Tanya aku, misalnya. Jadi terlepaslah daripada soal Munkar dan Nakir, dan orang itu akan dibawa rohnya lah ke syurga. Ini boleh dilihat di mana ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Ada seorang sahabat, satu hari dia sedang mencangkul tanah, tak kiralah dekat dengan rumah dia ke atau di mana-mana, tak tahu juga apa dia tujuan dia nak buat tanaman ke, dia nak tanam pokok ke. Tapi sahabat ni cerita kepada Rasulullah, satu hari ketika saya sedang mencangkul tanah, tanpa menyangka itu adalah kubur. Dia tak tahu, kata tempat yang dia duk cangkul itu rupanya kubur. Sebab batu nisan pun dah tak ada. Mungkin lama dah. Macam di kampung kita yang lama-lama pun orang kata di sini dulu kubur ni. Di ayah saya juga buat kubur untuk keluarga dia masa dululah di tanah milik dia. Tapi sekarang ini sudah diduduki oleh anak-anak cucu dia. Jadi mereka diberitahu jaga di sini ada kubur, jangan buat tak senonoh. Jadi mereka jaga dengan baiklah. Ini boleh dilihat di mana ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, kata sahabat tadi. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Jadi dia cangkul tu, dalam lubang yang dia cangkul ada mayat seorang lelaki pula. Tengok, dia boleh kenal mayat itu lelaki, sebab tak hancur badan dia. Dia boleh tahu, ini orang lelaki ni. Dan dia dengar pula mayat itu ada suara membaca surah Al-Mulk. Itu apa yang diceritakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah. Maka menjawab baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun
Jawab, mendengar kata lelaki tersebut, surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Jadi bila kawan tu cerita satu hari saya korek tanah, adalah nak buat kerja apa-apa, tiba-tiba dia tengok ada mayat, seorang mayat lelaki di depan. Dan dia dengar pula, dia boleh dengar sendiri, mayat itu sedang membaca surah Al-Mulk. Jadi apabila dia cerita kepada Rasulullah, maka Rasulullah berkata, surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Ini hadis yang sahih Imam Tirmizi, bilangan hadis yang ke-2890, hadis sahih. Jadi sahabat tu cerita ke Rasulullah, dan Rasulullah terus meyakininya. Okey, takat tu sajalah 10 kelebihan kita mengamalkan bacaan surah Al-Mulk. Jadi alhamdulillah di masjid kita buat tiap hari ya. Jadi mudah-mudahan sudah banyak ramai dah di antara kita yang telah menghafaznya. Ada saya tengok kawan-kawan yang telah menghafazkan itu. Jadi tidak mudah. Kalau belum, siapa-siapa yang belum hafaz, pakatlah 2 orang ke 3 orang duduk setempat. Macam mana kita tengok kawan kita berkumpul bawa Quran, ambil juga peluang. Sama-sama membuat hafazan kepada surah Al-Mulk. 3 orang sempat. Kalau 3 orang, seorang baca, 2 orang lagi dengar. Sebab lepas selesai kawan ini pula, lepas selesai kawan ini, tak lama, 2-3 hari, maka mereka akan dapat hafaz surah Al-Mulk. Takat itulah serba ringkas yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Dan terima kasih. Bahasa Arab kata syukran, kita tahu dah syukran ni, terima kasih. Dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin, saya bagi pihak semua keluarga lah, mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha yang akan kita sambut pada besok hari ya. Dan kalau di Mekah mereka sudah sambut hari ini ya, kalau tak silap saya lah dalam berita ataupun surat khabar. Jadi mudah-mudahan Allah akan memberi pengampunan kepada kita sempena dengan hari raya yang mulia ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mereka teringatlah elok puasa hari ini, puasa hari Arafah di Naman. Bagi yang belum berniat tu tak boleh, sianglah ya. Tapi kalau tak makan apa-apa lagi, ikut kata tu, dibolehkan untuk dia niat. Dia tak makan apa lagi, dia tak teringat kata hari ini hari Arafah, tapi dia belum menjamah apa-apa, maka niat sekarang, insya-Allah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.